Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam karangan Syekh Ibn Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi membicarakan berkaitan sembahyang berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Makmum iaitu sembahyang berjamaah mulai daripada awal terlebih afdal daripada berjemaah dengan imam yang telah mendahului dengan sebahagian sembahyang. Tajuk yang kita nak bicarakan pada pagi ini, mana lebih afdal? Kita ikut imam sedangkan imam tu dah separuh dah sembahyang, ataupun imam dah rakaat pertama kita pun sampai takbiratul ihram kita pun ikut imam, ataupun kita rasa ada jemaah lain yang akan sembahyang berjemaah ini secara berkumpulan, iaitu secara berjemaah daripada awal. Mana yang terlebih baik? Jemaah yang pertama kita daripada awal, jemaah yang kedua kita daripada awal. Cuba kita tengok pandangan ulama berkaitan permasalahan ini. Telah berkata Al-Imam Ar-Ruyani, Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala, ada seorang ulama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Nama beliau, nama penuhnya Abdul Wahid Ibn Ismail. Abdul Wahid Ibn Ismail, ataupun gelarannya yang paling masyhur Ar-Ruyani. Kitab beliau yang paling masyhur dan di antara kitab yang terpanjang, kitab yang banyak jilid di kalangan mazhab Imam Syafi'i, iaitu karangan Al-Imam Ar-Ruyani. Nama kitabnya Bahrul Mazhab, Lautan Mazhab. Nama kitab pun Lautan Mazhab, Bahrul Mazhab, karangan Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ruyani rahimahullahu ta'ala berkata, jika seseorang hendak sembahyang berjamaah
dan ia dapati imamnya telah mendahului sebahagian semayang. Makmum nak semayang berjemaah, sampai-sampai imam dah habis rakaat pertama, habis dah rakaat pertama, dan ia mengharapkan akan hadir jemaah yang lain. Tapi makmum ni berharap ada jemaah lain yang semayang daripada awal. Yang akan didirikan pada berjemaah jemaah di dalam masjid itu ataupun lain daripada masjid itu, maka yang terlebih afdal, terlebih aula baginya tak usah bertakbiratul ihram mengikut dengan jemaah yang pertama. Pandangan al-Imam Ar-Ruyani dan mengambil pandangan bahawa sesungguhnya mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam itu lebih afdal, lebih afdal. Justru itu kalau mengikut imam dah terlebih ataupun imam dah habis rakaat kemudian baru nak ikut, maka dia kata kurang afdal. Mengikut pandangan al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala. Kalau ada jemaah yang lain, ikutlah jemaah yang lain, ikutlah jemaah yang lain, kerana mengambil fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini pandangan al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala. Adakah pandangan ini diterima oleh ulama Syafi'i yang lain ataupun tidak diterima? Tidak diterima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mengikut riwayat sebelum ini dalam kitab kita ni, bahawa sesungguhnya kisah Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, dia masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Maka maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Umamah Al-Bahili menyatakan bahawa pencuri telah mencuri sebanyak 400 ekor unta dan 40 hamba abdi. Mana pencuri dah curi unta dia. Oleh sebab itu dia sedih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menyangka bahawa itu adalah kerugian yang amat besar? Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatatka takbiratul ihram al-imam, itu adalah lebih besar daripada dicuri unta sebanyak 400 ekor unta atau dan juga 40 orang hamba. Maka Abu Umamah Al-Bahili berkata, ya Rasulullah, fautuha asyaddu min hazihi kulliha, adakah terluputnya takbiratul ihram ini terlebih besar kerugiannya daripada beratus-ratus ekor dicuri unta ni? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, iaitu sebanyaknya unta seluruh dalam dunia ini kalau dicuri pun tidak sama terluputnya takbiratul ihram, tidak sama terluputnya takbiratul ihram. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min mil'il ardi jamala, sekalipun seluruh unta yang ada dalam dunia ini dicuri, tak sama kerugian
terluputnya takbiratul ihram. Ini umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu berbeza-beza pandangan di kalangan para ahli ulama. Kalau kita tunggu jemaah lain, maka barangkali terluput mendapat fadilat awal waktu. Kalau ikut imam yang ada, terluput takbiratul ihram. Macam mana ni pertembungan di antara dua? Kalau tunggu, tak dapat awal waktu. Kalau ikut, terlepas takbiratul ihram. Apa Tok Syekh kita sebut dan kita ni. Pandangan Al-Imam Ar-Ruyani, dia pertahankan yang pertama. Bahkan hendaklah bersabar sehingga ditunaikan sembahyang dengan sempurna serta jemaah. Dia kata adalah terlebih baik dia kata baginya boleh tunggu. Bahkan hendaklah bersabar sehingga ditunaikan sembahyang dengan sempurna serta jemaah. Mana pandangan Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah ta'ala menyatakan boleh tunggu sehinggalah dapat ditunaikan sembahyang berjemaah ini daripada awal sehingga akhir. Inilah pandangan Al-Imam Ar-Ruyani yang menyatakan bahawa kalau nak sembahyang ni sekali je sembahyang. Ada pandangan ulama Syafi'i kita boleh ulang balik sembahyang. Mana tadi kita sembahyang berjemaah, tetapi kita tak dapat daripada awal sehingga akhir. Apa kita beri salam, ada pula jemaah baru datang, maka kita sembahyang pula daripada awal sehingga akhir, dapat takbiratul ihram. Sembahyang kali kedua tu dinamakan salatul mu'adah. Ini pandangan yang lain, apa disebut dalam kitab kita. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ruyani, pandangan Imam Ruyani ini memberi maksud. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan daripada pandangan Al-Imam Ruyani ini, apa dia? Ini jika memendekkan atas sembahyang jemaah yang pertama sahaja. Mana kalau dia ni nak sembahyang sekali je, dia nak sembahyang jemaah sekali je, tak ada ulang-ulang. Maka kalau nak sembahyang sekali je, diharapkan ada jemaah yang lain sembahyang daripada awal, iaitu dapat takbiratul ihram dengan imam. Atau apa boleh tunggu, dia kata boleh tunggu. Jadi kita tanggungkan pandangan Al-Imam Ar-Ruyani ini, ialah kalau sembahyang itu, kalau sembahyang tersebut hanya kita lakukan secara berjemaah sekali je, tak ada ulang-ulang, maka Imam Ruyani kata tak apalah, kita tunggu dan dapat takbiratul ihram dengan jemaah yang kedua ni daripada awal sehingga akhir. Lebih baik tunggu, dia kata. Ini pandangan Al-Imam Ruyani. Manakala pandangan yang lain, maka jika ia dapat sembahyang serta dua kumpulan jemaah itu, maka sesungguhnya ia telah menghimpun di antara dua fadilah jemaah. Yang kedua ni pula sembahyang kali yang pertama tu sembahyang dapat rakaat bersama imam, dapat satu rakaat bersama imam, ia dapat rakaat satu bersama imam, kemudian imam beri salam, tambahlah rakaat yang baki. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa ma fatakum fa'atimu wa ma adraktum asallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa-apa yang kamu dapat bersama imam, teruskan. Mana yang tak dapat, sempurnakan. Ataupun hadis faqdu, maka kamu tunaikanlah yang baki itu. Sebagaimana pengajian yang lepas, ada dua riwayat. Sebelum ni para sahabat Nabi SAW kalau
tak dapat bersama imam daripada awal sehingga akhir, dia dapati imam pada rakaat pertama, mana dia mendapati imam pada rakaat kedua, rakaat pertama dia tak dapat, dia semayang dulu satu rakaat, bila naik rakaat kedua sama dengan imam, dia niat sama-sama dengan imam, badan berniat di tengah. Ini pada permulaan para sahabat buat. Tapi bila mana Sayyidina Mu'az radhiyallahu an mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dah semayang, maka Sayyidina Mu'az radhiyallahu an ikut apa yang dapat. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam, maka Sayyidina Mu'az tambahkan rakaat yang baki. Para sahabat terus mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Sayyidina Mu'az ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnatan faf'aluha." Rawahu Ibnu Rif'ah fi kifayatin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Mu'adzan," sesungguhnya Mu'az radhiyallahu an telah menunjukkan sunnah kepada kamu, lakukanlah. Mana berdasarkan perbuatan Sayyidina Mu'az radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, jilid yang kelima hadis kan 246, menunjukkan bahawa semayang di tengah pun boleh. Ada kalau baki tambah lagi, tidak menjadi masalah. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Inna Mu'adzan qad sanna lakum sunnatan." Sesungguhnya Mu'az radhiyallahu an telah menunjukkan sunnah bagi kamu, faf'aluha, maka lakukanlah. Dan Sayyidina Mu'az ini juga menunjukkan lagi, selepas semayang dengan Nabi SAW, kemudian dia pulang ke tempat kediaman dia bersama dengan penduduk di tempat dia semayang pula kali kedua, dia jadi imam pula. Tadi semayang dengan Nabi SAW, kemudian dia balik tempat dia ataupun kampung dia jadi imam pula semayang fardu isya. Ini semayang fardu isya. Maka dua riwayat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Mu'az, satu riwayat semayang tidak dapat bersama-sama dengan Nabi SAW daripada awal, dia dapat separuh, kemudian Nabi SAW beri salam, Sayyidina Mu'az tambahkan, dan Nabi perakuikan sedemikian rupa. Yang kedua pula, Sayyidina Mu'az radhiyallahu an semayang pula kali kedua menjadi imam kepada penduduk dia, penduduk kampung dia. Dua hadis ditunjukkan oleh Sayyidina Mu'az. Dua-dua ini pandangan ulama yang seterusnya memberikan pandangan kerana ada riwayat perbuatan Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Jika ia dapat sembahyang serta dua kumpulan jemaah, dua-dua pun dapat. Yang pertama pun dapat, bila datang kumpulan yang kedua, sembahyang daripada awal, dia pun sembahyang balik, Allahu Akbar, ikut imam. Ini jika berkata bahawa orang yang sembahyang jemaah itu disunatkan mengulangi ia baginya. Ini pandangan yang mengatakan bahawa sunat diulangi semayang berjemaah kalau kita dapati ada jemaah yang lain lagi semayang. Tapi bukan semua semayang sunat kita ulang berkali-kali. Bukan semua semayang kita sunat diulangkan berkali-kali. Ini dinamakan salatul mu'adah, sembahyang yang diulangkan semula. Tadi kita dah solat, tiba-tiba ada jemaah lain sembahyang, kita pun sembahyang kali kedua. Berkaitan tentang salatul mu'adah ini, ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i menggariskan ada 12 keadaan. Ada 12 ni perlu diikuti. Tadi dah sembahyang jemaah, kita sembahyang jemaah yang lain.
Karena Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud radhiyallahu an, bahwa sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum fi rahlih, summa adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu, fa innaha lahu nafilatun." Rawahu Abu Daud. Sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum fi rahlih." Apabila seseorang kamu semayang bersama, ketika mana bermusafir, contohnya kita semayang seorang, semayang di kenderaan kamu. Apabila kamu semayang di kenderaan kamu, semayang seorang lah, tak ada jemaah. Kalau orang dulu bermusafir, dia musafir, kemudian dia berhenti, dia semayang seorang. Dah habis solat, summa adrakal imama, tengok ada imam, ada jemaah, walam yusalli, belum solat lagi, fal yusalli ma'ahu, solatlah bersama imam tadi, fa innaha lahu nafilatun, semayang kali kedua itu hukumnya sunat. Maka hukum sunat. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan berdasarkan hadis riwayat kisah Sayyidina Muaz radhiyallahu an, jadi imam lepas semayang fardu isyak bersama-sama dengan Nabi SAW, ulama rangkumkan dua hadis ini. Boleh kita semayang semula walaupun tadi dah berjemaah, kita nak ulang balik semayang berjemaah kali kedua bersama jemaah lain, tapi mestilah memenuhi 12 syarat. Ada 12 syarat. Syarat pertama, antakunal ula maktubatan muaddatan. Syarat pertama adalah sembahyang yang telah dilakukan tadi sembahyang fardu tunai, bukan sembahyang fardu qada. Sembahyang fardu tu memang sembahyang fardu tunai, walau jumatan, sekalipun sembahyang Jumaat, dia kata, sekalipun sembahyang Jumaat, ka an yusalliyaha. Contoh, orang ni dah solat fardu dah satu tempat, summa yudrikuha fi makanin akhar, kemudian dia dapat pula di tempat yang lain orang baru sembahyang, fayu'iduha fihi, maka dia ulang pula, fataqa'u lahu nafilatan, maka sembahyang yang kali kedua itu jadi sunat. Contohnya kita dah sembahyang Jumaat kat surau, Jumaat di tempat kita, tu imam tempat kita ni cepat habis, kita pun dah habis sembahyang, lalu kat masjid tak sembahyang lagi. Kita kata sembahyang kat masjid ni lagi seronok ni, kata. Orang pun tak apa ramai boleh masuk lagi ni, dia pun sembahyang Jumaat kali kedua pula. Tadi dah sembahyang lah, ni sembahyang pula lagi. Macam setengah negeri kan, setengah negara zaman PKP habis satu jemaah, kemudian datang pula jemaah lagi sembahyang kan. Negara kita tak buat tu, tak pakai pandangan itu. Mana setengah pandangan ulama dia pakai pandangan ini, boleh jemaah tu berkali-kali buat dia. Mana kumpulan pertama dah sembahyang Jumaat habis, yang ramai tunggu di belakang ni masuk pula kumpulan kedua sembahyang Jumaat. Ada negara yang ikut, negara jiran kita pakai pandangan ini, negara kita tak pakai. Sebab negara kita banyak surau-surau yang boleh didirikan Jumaat. Kita ambil pandangan sebab negara kita besar dan surau kita pun cantik-cantik, terutama negeri kita ingin Melaka. Jadi yang boleh masa itu memuatkan 50 orang, kita teruskan. Berapa banyak dah surau-surau yang didirikan Jumaat, kerana kedudukan negara kita ni tak sama negara jiran kita. Hukumnya apa diulangkan balik ni? Hukumnya sunat, kecuali sembahyang yang dinazarkan.
Semayang di nazar, hukum dia ulang jadi wajib. Dia bernazar nak semayang kali kedua, maka hukum dia jadi wajib. Berbeza semayang solatul khauf, semayang orang dalam keadaan ketakutan, ataupun syiddatul khauf, bersangatan takut. Dia ada dua semayang ni. Satu semayang dalam keadaan takut, contoh dalam medan peperangan, dia takut musuh mengambil peluang untuk menyerang, maka ada cara nak semayang syiddatul khauf. Setengah riwayat ada yang kata 3, ada satu riwayat yang 4 cara semayang syiddatul khauf. Ada yang paling masyhur 3, setengah kitab 4. Ini dalam keadaan khauf. Ada lagi satu syiddatul khauf, memang bersangatan takut. Ini tak kira mana-mana. Dia Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi meletup sana, dia pun lari, baca surah Fatihah, sempat nak rukuk sana, pergi rukuk boleh i'tidal, dia pun lari, sempat sujud. Ini semayang dalam keadaan sangat takut. Ataupun menyelamatkan orang yang dalam keadaan lemas, waktu hampir nak habis ni, pun boleh takbiratul ihram pergi terjun. Dalam keadaan dia nak menyelamat ni, begitulah pergerakan dalam semayang ni. Di situlah rukuk, di situlah i'tidal. Maka ini dalam keadaan syiddatul khauf nama dia. Syiddatul khauf tak sama salatul khauf. Suruh solat juga walaupun meletup sana meletup sini, solat juga, tetapi diberikan kelonggaran. Semayang ni tak disunatkan ulang semula. Yang kedua, solat bukan yang kedua, yang pertama lagi dia punya pembahasan antakunal ula nafilatan. Semayang yang pertama kita lakukan tadi, semayang sunat yang disunatkan berjamaah, seperti semayang sunat hari raya, seperti semayang gerhana matahari atau gerhana bulan, atau semayang kerana mohon Allah turunkan air hujan daripada langit. Maka semayang ini kalau kita ulang balik, hukumnya sunat juga. Katakan surau di tempat kita ada semayang hari raya, kita pun semayang, dia semayang awal. Kalau kita semayang, kita pun nak pergilah kampung mak kita. Sampai ke kampung, sana start semayang 9:30. Sampai-sampai tak belum semayang lagi. Kita pun semayang sekali dengan mak kita, dengan ayah kita. Tadi di rumah, di taman kita semayang lah, salam-salamnya kita terus balik kampung, orang belum semayang lagi. Kita semayang kali kedua, boleh tak? Ya boleh. Semayang sunat yang digalakkan berjemaah, kecuali witir. Tadi kena ada semayang sunat witir berjemaah, kemudian kita ulang pula lagi semayang sunat witir berjemaah, tak disunatkan. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dah buat 1 witir, sudah. Yang kedua tak ada lagi berjemaah. Yang kedua, syarat yang kedua, dia ada 12 semua. Antakunal ula sahihatan. Solat yang pertama tadi, semayang fardu ke semayang sunat tadi yang kita telah lakukan, pastikan ianya memang sah. Sekiranya semayang itu perlu diulangkan semula, seperti bab tayammum contohnya. Tayammum, situlah anggota tayammum, situlah juga anggota wudu. Tangan kita berbalut, tangan kita ni bersimen, kita nak ambil uduk pun tak sempurna. Kita nak tampung dengan tayammum pun tak boleh, sebab tangan ni dah bersimen. Tangan anggota uduk, tangan juga anggota tayammum. Maka kena semayang, kena semayang. Kerana syarat dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau nak sapu juga di atas balutan tersebut,
pastikan ketika dibalut ataupun disimen dalam keadaan beruduk. Dalam keadaan beruduk baru boleh sapu. Kalau kita accident mana senang, bangun-bangun tahu tengok dah bersimen dah. Dalam keadaan begini sapu atas balutan pun tidak memadai, tampung dengan tayamum pun tak sempurna sebab tangan kita berbalut. Ini mazhab kita yang paling kuat. Walaupun ada satu qaul yang lain boleh sapu, kita ambil yang paling kuat. Semayang kita ni nanti kalau dah sihat perlu diqada, wajib diqada. Sebulan baru balutan, ya sebulan qada. Siapa nak pegang mazhab Imam Syafi'i ni, sebulanlah qada, tak apalah. Kalau qada pun dapat pahala. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan semayang dia wajib diqada, dia tak berdosa. Badai semayang juga. Semayang disebut sebagai semayang yang tak cukup sempurna, tapi dia solat juga. Ini hukum orang yang jabirah dan asaib nama dia. Tangan ini berbalut, ataupun kita kalau patah ni ambil kayu, luruskan, udah tu kita lilit-kan dia. Nama dia asaib. Sini kita balut, sini pun kita balut, dia tak penuh. Tapi tak boleh buka sebab dia patah. Sama ada besi ke kayu ke, kita asaib nama dia. Ada lagi satu jabirah, memang balut sampai habis ataupun disimin. Mazhab Imam Syafi'i kita kata begitu. Mazhab Imam Syafi'i, walaupun ada qaul yang dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh disapu, tapi terlebih afdal kalau kita qada pun dapat pahala begitu. Tapi kalau 2 tahun bolehlah pakai, 1 tahun baru boleh buka, bolehlah pakai pandangan yang lain. Sebab 1 tahun perlu diqada, jenuhlah nak qada 1 tahun. Kalau setakat 2 minggu, bolehlah. Maknanya kalau kita pakai pandangan yang paling kuat mazhab Imam Syafi'i, perlu diqada. Orang ni dia tak ada sunat ulang solat. Kenapa? Semayang dia sendiri pun perlu diqada. Bagaimana dia nak ulang balik semayang, nak ambil sunat? Sebab semayang yang asal pun perlu diqada. Begitu. Yang ketiga, syarat yang ketiga, antaqa'al mu'adatu kulluha jama'atan. Pastikan syarat ketiga ini, kalau kita ulangkan balik solat bermula daripada takbiratul ihram sehingga beri salam, berjemaah. Tak boleh masuk tengah-tengah pula. Kita tengah zikir-zikir, jumpa Tok Syekh ada pula dengan anak-anak murid ramai di belakang, semua jemaah. Kita pun, oh Tok Syekh datang, kita pun nak ikut dia. Ada begitu. Tengah semayang, Tok Syekh ni dia datang lewat. Dah tu anak-anak murid dia pun ramai ikut dia. Kita nak semayang lah ni dengan imam, tapi ada kumpulan lain, Tok Syekh ni sama dengan anak-anak murid dia ramai juga. Kita tengok, oh Tok Syekh jadi imam, nak ambil berkat pula Tok Syekh ni. Kalau kita nak semayang kali kedua, pastikan dapat takbiratul ihram bersama dia dan juga salam sama dia. Oleh sebab itu syaratnya antaqa'al mu'adatu kulluha jama'atan, semuanya dalam keadaan berjemaah. Dan tak boleh pula dia kata syurita alla yata'akhkhara ihram al-imam an ihrami imamihi, ihram al-ma'mum an ihrami imamihi. Syaratnya jangan takhir takbiratul ihram makmum daripada imam. Begitu. Jangan takhir. Wa alla yanwi al-ma'mum mufaraqata. Makmum pula jangan berniat mufaraqah pula. Dia kena ikut semua. Kena pada awal. Ini syarat. Yang keempat syarat dia, kalau nak ulang balik solat ni, an yanwiya fi taharrumiha. Hendaklah orang yang ulang balik solat ni berniat menjadi makmum dalam takbiratul ihram.
berniat menjadi makmum dalam takbiratul ihram, hukumnya tidak wajib, tak jadi rukun, kecuali sembahyang Jumaat ataupun sembahyang yang dinazarkan. Sembahyang Jumaat, makmum wajib berniat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Imam wajib berniat jadi imam dalam takbiratul ihram. Kalau imam ni sembahyang fardu isyak, dia tak berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum, makmum dapat pahala jadi makmum, imam tak dapat pahala jadi imam, sembahyang sah. Tapi kalau sembahyang Jumaat imam tak berniat jadi imam sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang, tak sah sembahyang. Lepas imam beri salam, dia pun minta maaf. Dia kata, anak sebab biasa sangat jadi imam sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Kadang-kadang anak niat dalam sembahyang, itu boleh. Kalau saya jadi imam sembahyang isyak, masa takbiratul ihram terlupa niat jadi imam. Waktu baca doa iftitah baru niat. Sembahyang imam ni sah dan dapat pahala jadi imam juga, tapi bermula daripada waktu dia nak baca doa iftitah tadi. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat mesti berniat di dalam takbiratul ihram, dinamakan ta'yinun nafsi, menentukan dirinya jadi imam. Dan di antara mesti berniat dalam takbiratul ihram juga sembahyang yang diulangkan semula. Bagaimana kisah Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Jadi kalau imam ni nak jadi imam balik, tadi dia sembahyang dah, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sembahyang, dia dengan Bilal berdua je. Tiba-tiba jemaah datang ramai. Dah sembahyang tu imam? Dah lah. Tapi kalau kau orang semua nak aku ulang balik, aku ulang lah. Anak pun tadi sembahyang dengan Bilal je. Tengok ramai lah. Imam ni pun kata, akamat. Kali kedua ni, imam mesti berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram. Makmum juga berniat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita telah baca hadis sebelum ni, kisah jemaah atau di kalangan para sahabat berniat jadi makmum di tengah sembahyang. Nampak? Dia dah sembahyang, tengah sembahyang berniat jadi makmum, ikut balik tu imam. Boleh. Ada ulama kata hilang fadilat berjemaah kerana tidak berniat pada awalnya. Tetapi sembahyang yang diulangkan semula wajib berniat dalam takbiratul ihram. Itu syarat ke apa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, an yanwi al-imam al-imamata in kana mu'idan. Ini saya dah huraikan, imam mesti berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram seperti Jumaat. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, antaqa'al mu'adatu, hendaklah sembahyang yang diulang balik itu berada di dalam waktu, betul-betul dalam waktu. Mesti berada dalam waktu solat. Kalau macam sekarang ni dah habis waktu subuh nak berjemaah, tak. Dia mesti berada dalam waktu. Yang ketujuh, imam ni kalau dia nak semayang ataupun makmum nak diulangkan semula, al-qiyam, mesti berdiri. Tadi semayang pertama dia berdiri, yang kedua pun kena berdiri. Walaupun yang kedua itu kedudukan dia sunat. Semayang sunat boleh duduk. Semayang sunat boleh duduk. Kita nak semayang sunat dalam keadaan duduk, dapat separuh. Kita nak duduk dalam keadaan kita mengiring pun dapat, dah kurang pula lagi separuh. Tetapi waktu nak rukuk, waktu nak sujud, kena sujud seperti biasa, i'tidal dan sujud. Orang yang semayang duduk ni, yang boleh sujud, dia kena sujud. Contohnya dia boleh sujud, dia duduk atas kursi sekarang ni, ganti daripada berdiri. Nanti kalau dia nak sujud, dia kena sujud sebab dia boleh sujud.
Contohnya imam ni baca panjang-panjang, kita ikut semayang tarawih, imam baca rakaat pertama setengah juzuk, rakaat kedua setengah juzuk, nak berdiri ni tak larat dah. Kita pun standby kan kursi, lama-lama sangat dia baca, kita pun duduk. Boleh tak semayang sunat? Ya boleh. Semayang sunat tarawih kita duduk. Nanti nak i'tidal kita bangun, dah tu sujud seperti biasa. Nanti imam baca surah panjang-panjang, duduklah relax begitu. Semayang sah sebab semayang sunat. Semayang fardu yang diulangkan semula hukum sunat, tapi tak boleh duduk, mesti berdiri je. Yang ke berapa mai? Yang ke-8. Yang ke-8, husulu sawabil jamaah halatal ihrami biha. Mesti terhasil pahala berjemaah ini waktu takbiratul ihram. Sama yang saya uraikan tadi. Falau ahrama munfaridan anis safi lam tasihha. Kalau dia seorang-seorang semayang di belakang saf ni, seorang-seorang, kemudian barulah dia niat, tak boleh, hukumnya tak sah. Mesti daripada awal. Nah, yang ke-9, iaitu diulangkan sembahyang mengikut pandangan ulama yang kata harus diulangkan sembahyang. Jadi contohnya, kita ni mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i boleh ulang balik solat, tetapi kita ikut imam mazhab Hanafi. Imam mazhab Hanafi tak boleh semayang, tak boleh ulang semayang, dah sekali-sekali je. Jadi kalau orang yang bermazhab Syafi'i pergi ikut imam bermazhab Hanafi ataupun Maliki, tak boleh, tak boleh. Kita dah semayang masjid ni kan, dah masjid Syafi'i. Waktu kita pun contoh dekat Kuala Lumpur kan, kita dah semayang masjid Jami', masjid Jami', dah semayang, kita pun berjalan pergi masjid India. Sebab masjid India ni semayang dia lewat, Zuhur pun lewat kan, sebab dia pakai hadis abridu, bersejuk-sejuklah kamu. Kalau semayang Zuhur ni sampai rasa dah sejuk dia, agak-agak pukul apa, agak-agak pukul apa tu, dah sejuk. Sepatut pukul 1-2 minit dah sejuk, dekat-dekat pukul 3. Itu sebab pergi masjid India memang lambat semayang. Kalau subuh, kalau kita semayang kat masjid Jami' Kuala Lumpur kan, dah semayang subuh, kita nak pergi masjid India tu, masjid India belum semayang lagi, dekat-dekat matahari dah naik dah. Kita pun tadi dah semayang masjid Syafi'i, pergi masjid India, masjid mazhab Hanafi ni baru nak semayang. Kalau saya di Taipei kan, pergi masjid dekat Taipei, dah tu pergi kita nak balik, nak berjalan, tepi tu ada masjid India, belum semayang lagi, kita pun singgah nak semayang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab imam mazhab Hanafi berpegang tak ada semayang diulangkan semula. Jadi kita nak pegang macam mana? Sehingga ulama Syafi'i pakai kaedah al-ibratu bi aqidatil imam. Yang diambil kira ialah akidah imam itu. Contoh kan, kita kalau semayang jadi makmum, tiba-tiba imam kita tak baca bismillah, kita kata tu imam ni tak baca bismillah. Kita mazhab Imam Syafi'i baca bismillah ini hukumnya rukun. Surah Fatihah tu dia termasuk satu ayat. Kita dengar memang imam tak ada baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Persoalan sekarang, imam tu sah tak semayang dia? Ikut dia punya mazhab dia, sah. Jadi kita di belakang, hukum dia sah semayang. Kita di belakang, sah semayang kita. Kita kata malas lah aku nak ikut imam, kerana imam tak baca bismillah, dia kata. Oleh sebab itu pandangan ulama Syafi'i kata al-ibratu bi aqidatil imam. Yang diambil kira ialah kepercayaan imam. Imam kata sah. Contohnya kita tengok tadi tu imam pergi pegang-pegang dengan isteri dia nak semayang. Isteri dia pergi hantar dia nak isteri pun hantar tu imam
Tok Imam pun turun. Hari ni Tok Imam tak buat kereta, isteri nak pakai kereta. Tadi dia pegang-pegang tangan isteri dia, sambil dia dukung-dukung anak, dia pegang, nak isteri pula pakai salam pula dengan dia. Dah tu masuk masjid, dia terus sembahyang. Kemudian bila kamat, dia pun jadi imam. Hai, kita kata Tok Imam ni tadi dia pegang-pegang isteri tak ambil uduk. Wahabi ke ni? Orang kita ni pelik sikit, Wahabi. Pelik sikit, Wahabi. Dia tak tahu Wahabi tu apa, mazhab lain pun apa. Dia mazhab Hanafi. Dia bukan Wahabi, dia mazhab Hanafi. Tok Imam kata saya memang mazhab Hanafi. Contohnya orang India Muslim di negara kita ni ramai mazhab Hanafi. Duduk tasyahud akhir, dia tak duduk tasyahud akhir. Dia duduk macam tasyahud awal. Nampak? Duduk antara dua sujud. Dia bukan macam kita, Rabbi fili warhamni wajburni, panjang-panjang. Dia tak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia kata orang ni tak ada. Sebab dia pegang hadis Nabi SAW, duduk antara dua sujud seperti duduk di atas batu yang panas. Di mana duduk atas batu panas? Lama ke tak lama? Sekejap je. Dia kata duduk atas batu yang panas macam mana lama-lama baca. Nampak Hanafi pegang. Pergi tengok orang bermazhab Hanafi, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia kata ni ada bacaan dia kadar yang pendek. Dia tak boleh lama-lama. Itu mazhab dia. Mazhab kita ada riwayat lain baca Rabbi firli. Jadi itu mazhab Hanafi. Kita jangan perlu pelik pula ni, Wahabi. Sekarang ni negeri Melaka ni pun dah mula ada golongan begitu. Nampak pelik, label Wahabi. Nampak pelik, label Wahabi. Dia sendiri tak tahu apa itu Wahabi. Wahabi berkaitan dengan akidah. Orang pelik sikit Wahabi, orang pelik sikit Wahabi. Ini yang tak tahu mazhab, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, Wahabi. Wahabi, semua Wahabi. Begitu pergi masjid India, dia tak baca doa kunut, Wahabi lah orang India. Ini kata India Muslim ni, ini Maulana ni Wahabi ni, tak baca doa kunut. Astagfirullah. Jadi kalau kita macam mana? Imam tu sah semayang dia sebab dia mazhab dia. Mazhab dia. Kita kata macam mana? Tadi dia pegang isteri dia, sah tak mazhab dia? Sah. Tak payah fikir-fikirlah. Oleh sebab itu mazhab Imam Syafi'i kita al-ibratu bi aqidatil imam. Kita tak peling-pening, harmoni negara kita harus. Mazhab Hanafi pula contohnya, dia kalau ambil uduk mesti digosok-gosok. Dia tengok Tok Imam ambil uduk begitu, dia tak selat-selat. Mazhab dia gosok-gosok ni wajib dalam uduk, gosok. Cuba tengok orang mazhab Hanafi Bangladesh ke Pakistan, cuba dia tengok ambil uduk, gosok. Orang Malaysia macam mana orang Pakistan ni nak ikut? Dia kata saya punya mazhab tak sah tu. Tapi Pakistan ke Bangladesh ke yang Muslim pun ikut terus. Sebab apa? Dia kata ini mazhab Syafi'i, sah semayang. Jadi kita mazhab Hanafi di belakang pun boleh ikut, harmoni. Tak ada alamin tuduh orang ni Wahabi lah apa semua. Ni budaya yang tidak baik kan? Dah mula menusuk ni. Lain pelik sikit Wahabi, pelik sikit Wahabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang ke berapa ni? Yang ke 10. Diulangkan semayang tu sekali sahaja. Jangan pula pergi masjid ni sekali, aku nak ulang. Ulang pula masjid sana sekali. Kata anak hari ni semayang semalam semayang isyak dapat 3 kali. Dapat 3 kali. Ulang sekali. Walaupun ada pandangan Imam Muzani boleh sampai 25 kali, tapi paling kuat sekali je, sebagaimana Sayyidina Muaz. Yang ke-11, bukanlah semayang itu salatul khauf dan syiddatul khauf. Dan yang ke-12, alla takuna i'adatuha, janganlah semayang itu semayang diulangkan keluar daripada khilaf. Contohnya tadilah Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i boleh mengambil uduk sapu sikit je. Mazhab lain sapu kepala penuh. Orang ni pergi ulang balik semayang. Sebab apa? Dia tengok tu imam ni ambil uduk sikit je sapu. Mana tak payah, tidak digalakkan ulang sedemikian rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Itu pembahasan berkaitan semayang yang diulangkan semula. Panjang tu, panjang. Dan yang ke masalah 92, semayang di qamat dan makmum belum lagi ia tunaikan semayang qada. Ini panjang ni, insyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qulu raja'na بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. هدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي، ذبت من الهجر والصدود. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Di antara terjemahan qasidah yang telah kita bacakan yang dialunkan oleh Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu taala, Badawi ketika nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ilhamkan qasidah ni. Sayyidi Ahmad Badawi disemadikan di Tonto Mesir, Mesir. Di antaranya wala tarannamtu fi salati, dan tidaklah aku beribadat melalui salatku dalam rukukku maupun sujudku, wahai malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh keridhaan ilahi, berulanglah agar menjadi tentram jiwaku. Datanglah semula dengan segala kebaikan dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia keturunannya. Demi Allah, sampaikanlah aku kepada tebusan jiwaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bimbang dan sedih sekiranya tidak dapat syafaatmu. Aku hamba yang sangat cinta pada hadratmu. Hari dapat bertemu denganmu adalah hari raya bagiku. Dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan satu hari raya yang begitu bermakna bagi kita. Kami akhiri dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang kuat rukuk dan kuat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana bir rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah malam ni